A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam PDPR untuk subjek Jawi. Okey, ini adalah kali pertama untuk subjek Jawi. Jadi salam pengenalan kepada semua murid-murid baru. Salam kasih sayang untuk murid-murid yang lama. Semoga semua dalam keadaan sihat walafiat. Okey, untuk hari ini saya akan mulakan dengan pelajaran ataupun bab 1 untuk subjek Jawi, iaitu berkaitan dengan tanda baca. Okey. Sebelum itu kita tengok kepada pengenalan terlebih dahulu. Okey. Tanda baca digunakan untuk melengkapkan sesuatu ayat. Digunakan untuk kita menjadikan satu ayat yang kita bina itu lengkap. Sebagai isyarat untuk membaca mengikut intonasi yang betul dan sesuai. Bila kita baca teks, kita baca buku, tanda baca ini sebagai penanda atau isyarat untuk kita membaca sesuatu teks itu mengikut intonasi yang sepatutnya, yang sesuai, yang betul. Kalau tak tanda baca, mungkin cara bacaan kita mungkin sedikit salah. Dan seterusnya untuk membantu memahami teks. Tanda baca juga sebenarnya membantu untuk kita faham teks. Apa kehendak teks yang kita baca. Barulah nampak warna-warni cerita, intonasi, atau macam kita bercakap, ada sekalanya kita cakap datar, ada yang kadang kita naik sikit suara, ada yang kita suara slow, macam-macam. Okey, itu semua adalah fungsi kepada kegunaan secara umumnya tentang tanda bacaan. Okey, tanda bacaan dah maksud. Ini di sini saya kemukakan ataupun saya berikan hanya 6. Ini adalah antara tanda bacaan yang kerap ataupun memang sering digunakan untuk kebanyakan teks. Noktah, ada tanda noktah atau titik, tanda koma, tanda seruan, pengikat kata, tanda noktah bertindih dan juga tanda soal. Kat situ ada 6. Ini yang biasa kita gunakan. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Arab, mungkin bahasa-bahasa lain, ini adalah tanda bacaan yang biasa digunakan, yang kerap kita akan jumpa. Okey, contoh penggunaan tanda baca dalam ayat. Kat situ saya tuliskan tanda bacaan dan juga contoh ayat. Okey, noktah. Saya suka warna merah. Saya suka warna merah. Koma, Siti membeli buku nota, beg dan alatan tulis. Nampak kan ada tanda koma di situ. Seruan, wah, besarnya kolam ikan itu. Macam. So kalau tak ada tanda tu kita baca pun tak tahu. Wah, besarnya kolam itu. Macam tak ada perasaan. Bila ada tanda bacaan tu dia mengekspresikan perasaan juga. Soal, bilakah Malaysia merdeka? So kita tahu bila ada tanda soal, intonasi pun akan berbeza. Kalau tadi saya suka warna merah. Tapi bila soal, bilakah Malaysia merdeka? Intonasi tu dah berbeza. Okey. Kemudian pengikat kata. Ustaz, izinkan saya ke tandas kata sihat. Ini selalunya berkaitan dengan ayat-ayat yang memerlukan macam sedikit macam perbualan sebenarnya. Tapi pengikat kata ajuk dalam penulisan lah. Noktah bertindih. Kamal, kakak, saya lapar. Okey, biasanya dalam penulisan berbentuk dialog perbualan. Biasa digunakan untuk dan kata noktah bertindih ini. Okey, unit 2. Tanda noktah dan koma. Ini lebih kepada perincian kepada fungsi tanda bacaan tersebut. Okey. Fungsi noktah. Tanda berhenti pada setiap ayat sempurna. Kalau tak ada noktah tu maksud kita kena berhenti, stop. Ayat tu dah habis kat situ.
Contoh, hari ini cuaca sangat baik. Hilang cuaca hari ini. Ada tinggal dekat situ. Hari ini cuaca sangat baik. Tanda nama singkatan jabatan syarikat pertubuhan dan sebagainya. Ni kalau kata ada singkatan-singkatan nama. Contoh dekat situ, ayah saya pegawai di TM. Tamim. Kat situ sebab tu saya buat dalam bracket tu bunyi huruf tu TM. Kadang-kadang macam kita ada banyak. Kita sekolah kita sendirilah SKPP. Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin. Panjang. Ada titik-titik. Ataupun ATM. UPM, UKM. Apa-apa sajalah. Kata singkatan ataupun kata singkatan untuk jabatan, syarikat, pertubuhan, organisasi. Apalah. Dan juga tanda selepas nombor senarai. Antara sayuran berdaun ialah satu, dua, tiga, bayam, kangkung, kucai, sawi, macam tu lah. Kalau kita buat list, ada nombor. Nombor tu selalu kita akan ada titik kat situ. Itu fungsi noktah. Tak banyak. Okey, kita tengok kepada fungsi koma. Tanda memisahkan pembilang dan pengulangan. Contoh Ahmad, Hisham, Raju dan Yong. Yang lebih daripada 2, dia akan menggunakan koma dalam kita buat ayat. Pemisahan sebagainya. Tanda memisahkan kata seruan di hadapan ayat induk. Contoh, wah, cantik ni lukisan kamu. Tanda sebagai macam kita berhenti sekejap bila perasaan suka, marah. Bagi ayat best je lah yang wah cantiknya awak, wah besarnya awak, macam tu lah. Ada dia punya pemisah. Tanda memisahkan unsur kata dan frasa yang berurutan daripada benda yang sama. Contoh, ibu membeli mangga, rambutan dan juga tembikai di pasar pagi tadi. Nama yang daripada unsur yang sama. Macam itulah. Dia ada 2 dan lebih daripada 2 dia akan ada. Tanda memisahkan baris pantun. Siapa yang rajin berpantun, yang suka berbalas pantun, biasalah ni. Contoh, buah cempedak di luar pagar, ambilkanlah tolong julukkan, saya budak belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Dan juga tanda memisah baris dalam alamat surat menyurat. Contoh, guru besar Sekolah Kebangsaan Jalan 4 3,000 Bandar Baru. Kalau awak tengok surat, biasanya akan ada tanda-tanda bacaan koma terutamanya untuk memisahkan ayat. Ni uji minda. Serentak awak buat screenshot ke ataupun awak boleh print ke atau salin dalam buku, buat isikan tanda baca mengikut nama yang diberikan. Mudah je lah. Dan itu sahaja untuk kali ini. Saya mohon maaf kalau ada salah silap. Semoga apa yang saya sampaikan tadi memberi manfaat kepada awak semua dan mudah-mudahan anda faham, dan kita akan jumpa lagi untuk sesi yang seterusnya, untuk tajuk yang seterusnya. So, saya sudahi dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.